dan sesi pertanyaan. Saya nak bertanya, saya punya masa tahu ya. Kita kan ujian dari buku dan disediakan oleh pengajar. Iaitu saja menjadi perbezaan juga dalam peradaban Islam. Untuk maklumat awal, Ustaz tadi mengumpulkan hasil kajian bahawa ulama hadis Ustaz yang diketuai oleh Ustaz Muhyiddin Hashim pada tahun 2012, kita dah masuk 2014. Asalnya kajian terhadap pemikiran dinamakan pemikiran postmodernisme, yang bermula yang saya dipanggil dan kawan-kawan ramai dalam pelapis minta saya untuk hadir pembentangan post-Islamisme pada bulan Jun di Jabatan Pusat Dalam Raja Laut. Sebenarnya pembentangan tersebut mengejutkan diri saya kerana panelis-panelis yang hadir ketika itu menyebut secara jelas sokongan beliau terhadap sekular juga dan mempertikaikan Islam sebagai penyelesaian, mempertikaikan Islam sebagai penyelesaian. Jadi sebenarnya kehadiran saya pada hari itu memang menunjukkan diri saya. Saya telefonlah kawan-kawan saya, bertanyakan, adakah pemikiran sedemikian sudah lama menjejak di dalam bahas. Jadi saya buat kajian saja begitu lama, sehingga saya diminta juga oleh ketua penyelidik dan beberapa rakan saya dalam bahas supaya menulis sebuah kertas kerja mengenai pemikiran-pemikiran yang dulu ada dalam bahas kami. Dan saya mengatakan saya boleh tulis, tapi saya ada guru yang tak dapat dibuka. Keluarga ketika itu dan saya pergi. Saya nak tengok di balik belakang pemikiran-pemikiran yang ada, yang berdikar di dalam bahas, yang cuba menyerang ulama dan menyerang Islam. Sehingga dengan taufik dan hidayahnya, ketika mana sahabat saya Ustaz Nizam berdebat dengan Ustaz Wani di Kota Baru pada bulan 11, anjuran Institut Renaissance France IRF di Kota Baru. Ketika itu ada sebuah tempat yang kecil dan disediakan oleh penganjur, dijual buku namanya bukunya Wacana Pemikiran Reformis. Sahabat saya yang berikan pada hari itu, orang Indonesia, dia beli 3 buku. Dia tengok tulisan ini penuh dengan idea sistem Islam. Itu pandangan dia. Dan satu lagi diingatkan saya, apa yang Ustaz berfikir sekarang ni, yang berkaji sekarang ni semuanya ada. Dan dia post pada saya sampai ke rumah. Dia hantar 2 buah buku Wacana Pemikiran Reformis, 2 buah buku. Satu saya serahkan, saya bagi kepada Ustaz Rahmudi Muhammad, dan satu saya pegang. Dan bila saya buka buku ini, saya dapati pemikiran yang ada di dalam ini bukannya pemikiran sistem Islam, tetapi pemikiran Islam liberal. Islam liberal yang ada, yang pernah diharamkan di Indonesia. Idea-ideanya saya jelas. Ada pemikiran-pemikiran dalam itu, pemikiran bentuk sekular itu, yaitu memisahkan ruang agama dengan ruang politik dan akal sebenarnya dipisah. Islam dipisahkan dalam politik. Yang kedua,
kebenaran itu ada pada mana-mana agama. Dan tidak seharusnya agama Islam mengakui hanya memperakui kebenaran yang hanya ada dalam Islam. Dan yang ketiga adalah pemikiran liberalism, iaitu mengutamakan akal dalam penafsiran nas. Jadi saya tahu ini, saya baca terus, okay? Dalam muka surat ketiga. Saya mulai dengan pandangan Kristen yang memperkenalkan istilah Islam liberal. Dia memperkenalkan Islam liberal di Indonesia dengan terkeluarnya buku Islam liberal, dan dia pernah juga keluar buku mengenai modernis Islam. Memperkenalkan istilah, dan istilah ini dipakai oleh grup-grup yang nak mempertikaikan Islam Muslim. Kemudian apabila grup ini, grup Islam liberal, jaringan Islam liberal G, ini dia punya laman web, tak boleh nak kita lupa lah, padahal diharamkan di Indonesia. Apabila mereka itu diharamkan, wacana itu tak ada, iaitu pemikiran liberal itu tak ada, pemikiran yang nak lawan liberal pun ada. Dua-dua wacana hidup, dan idea daripada Greg Barton. Saya buka siapa. Okey, saya kenalkan tu. Nak buka atas tadi tu. Tu dah Greg Barton ni. Greg Barton. Saya tak boleh nampak dia tu. Nak buka dia. Beliau, Greg Barton, mencadangkan. Ketika mana di Indonesia mencadangkan supaya pemikiran Islam liberal ini masuk dalam parti politik. Kerana diketahui bahawa cara yang sebelum ini yang diperkenalkan oleh Charles Copeland dengan Charles ini kemuji di Indonesia dan meninggal tak mahu pun kalau mati dalam keadaan kufur. Charles Novelis Mati, rektor para Madinah University. Janur dan Copeland ini mencadangkan supaya Islam itu ataupun sekularisme ini diadakan tanpa masuk dalam wacana politik Islam. Pada peringkat mulanya, oleh kerana itulah Charles Copeland, Greg Barton mencadangkan daripada idea yang sebelum ini tidak masuk dalam parti Islam, tidak masuk dalam pemikiran mereka Islamis, tetapi dimasukkan kita dicadangkan masuk, dan idea ini dinamakan dengan nama yang baru, iaitu Islam progresif, sesuai dengan nama buku ini. Muka surat keempat. Siapa yang terlibat di buku dia? Boleh dibeli di laman web IRF.NT. Nama web. Bukunya adalah berskala A5 dan saya boleh sebut A3. Kesalahan A5 maksudnya separuh pada A4 yang penuh dengan bidang buku itu. Nanti saya cerita apa isi kandungan buku tersebut. Saya nak cerita orang yang terlibat dulu. Okey, buku ini disumbang oleh Dr. Ahmad Al-Nabil Amin, Ahmad Quran Rahman, Bawang Bukhari, Muhammad Nazir Jafar. Penulis ini merupakan penulis IRF, dan buku ini dilancarkan oleh Dr. Mujahid Yusuf Rawat. Dan saya ada bukti gambar yang beliau tentang beliau melancarkan buku ini. Tetapi ketika wacana saya bersama dengan Dr. Mujahid pada bulan 11 tahun lepas di Selayar, beliau menantikan melancarkan buku, tetapi hari itu, iaitu tanggal 10-13 ada tarikh itu 10 Jun 2012,
10 Jun 2012, hari pelancaran di Hotel Nielsen Kuala Lumpur. Okay. Dan penulis mengantar pada buku ini adalah Dr. Zulkifli Ahmad yang menyebut keselamatan itu, ruang ini mengizinkan saya untuk melontarkan idea-idea tertangguh sekaligus merasakan betapa saya amat senang dengan aktivisme keintelektualan seperti ini. Tidak semestinya saya bersetujui segala gagasan IMF, namun ia wajar dihormati. Bermakna Dr. Zul memang tahu isi kandungan buku. Okay. Dan antara orang yang merancangkan buku adalah Dr. Farisno, yang kalau kita tengok tulisan-tulisan yang bercakap Islam banyak, antaranya tulisan daripada Muhammad Kamal, tulisan daripada pensyarah UN di Malaya. Ada buku saya bawa ini, tidak saya juga mengatakan bahawa Dr. Farisno adalah termasuk daripada golongan Islam juga, pemikiran yang mempunyai Islam juga, termasuklah ahli IDI, ahli Institut Kajian Dasar. Saya berkata ataupun mengeluarkan kata-kata berdasarkan buku yang ditulis oleh Muhammad Kamal, pensyarah, profesor di Universiti Malaya. Okey, antara isi kandungan, sebelum kita sebut tentang isi kandungan, saya nak kenalkan siapakah golongan IMF. Yang ini namanya Dr. Ahmad Faruk Musa, seorang ahli akademik, pakar dalam bidang bedah. Okey. Beliau terlibat dalam wacana-wacana dan terlibat penganjuran idea post-Islamism di Malaysia. Dan beliau juga merupakan penulis Harakah Diri dan Malaysia ini. Saya dimaklumkan bahawa beliau merupakan penulis, adalah penulis di dalam bahagian English, di bahagian English untuk Harakah dan Harakah Cina. Saya mengatakan, seperti ini saya telah mengatakan bahawa ada golongan-golongan Islam liberal dalam hal. Saya tunjukkan bukti ini lah orangnya yang duduk menulis dalam Harakah. Ini orang yang tak marah. Ini antara tulis-tulis ini. Iaitu Ahmad Fuad Rahman. Dalam tulisan ini, tulisan beliau secara jelas menyatakan bahawa menyokong pluralisme dan sekularisme dan mencadangkan supaya agama Islam itu belum makan. Dijadikan agama Islam itu setara dengan agama lain. Dinaikkan semula bagi duduk atas pada agama dan agama lain. Semula duduk atas sekali. Islam diturunkan makan, mencadangkan supaya Islam ini agama-agama hanya menentukan polisi-polisi moral, prinsip moral kepada manusia. Itu adalah idea dia. Dan itulah sebab itulah saya mengatakan dengan idea kufur begini, saya cakap jelas idea dia memang kufur. Okey, idea dia memang kufur dan jelaslah. Nanti kita akan bincangkan satu-satu. Muhammad Nasir Jaafar menulis topik ini. Okey. Dan dia antara pemikiran yang dibelak dari mana? Yang ini Muhammad Nabil Amir. Saya dah memiliki tulisannya dalam buku dalam buku wacana ini. Dalam buku PR. Saya cek bahawa tulisan dia yang sesat tak ada. Dia ada taksiran-taksiran yang mungkin saya rasakan longgar, adalah sikit, tapi tak adalah sampai jatuh. Dan ini Marwan Bukhari, boleh cari YouTube, dia marah dengan saya. Idea dia adalah mengenai penentangan pada idea ulama. Dan pandangan ulama itu adalah konsep Fir'aun itu yang wajar ditentang oleh umat Islam lah. Dia marah tak saya sebut itu, saya sebut sekali lagi. Nak bukti buku ni lah, belilah buku tersebut. Patutnya buku ini patutnya diedarkan lah supaya semua tahu. Sebab mungkin berarti kalau katakan angkat je lah, mungkin kawan saya yang kata Pulau Pinang dia nampak, oh buku ni buku C, saya nampak Islam liberal. Mungkin daripada ulama-ulama yang ada pada ini, dia boleh tengok buku ini
mempertahankan demokrasi, iaitu prinsip hak demokrasi, hendaklah bersempat, hendaklah berseimbang berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Yang kedua, demokrasi memerlukan semula. Dan yang ketiga adalah menolak sistem negara teokratik dan sistem yang berpaksikan hukum besar. Jadi kalau kita tengok dalam keputusan 5 berseimbang, menurut amal Quran, sistem sebuah negara yang paling sesuai untuk mendorong asas sedikit ialah sistem demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang berkuasa penuh kepada rakyat untuk melaksanakan perintah Tuhan yang menggunakan dari pusat, berpaksikan kesetaraan. Yang inilah kata-kata yang digunakan sebagai bapa syarikat mereka. Kebebasan, kesetaraan agar melindungi dari kezaliman, perceraian dan fasisme. Oleh kerana itu, nombor 2 itu amat mendakwa kebebasan dan kesetaraan penting. Negara demokrasi hendaklah terbuka kepada pluralisme agama. Pluralisme daripada pluralisme dan pelbagaian cara budaya. Saya dah merujuk berkali-kali dah mengenai perkataan pluralisme. Dalam buku fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada muka 96 dan 97 menyebut antara sebab Islam liberal diharamkan adalah 3 perkara. Yang pertama adalah pluralisme, dan yang kedua adalah pluralisme, dan yang ketiga adalah liberalisme. Pluralisme antara tiga tersebut. Pluralisme ini adalah yang paling berat sekali. Sebab saya baca seperti buku, saya kata semua yang benar, semua agama yang benar. Dia buku agama Islam tetap ada benar, agama lain adalah yang batil. Itu ajaran Islam, itu jelas. Tak ada yang pertikaian dan perbezaan. Dan yang ketiga, beliau menolak, amal Quran menolak sistem negara teokratik. Teokratik ni memang ada dalam Islam pun, ada dalam negara barat, iaitu negara yang diperintah oleh menteri, dikawal sedia oleh golongan-golongan gereja. Yang ini tak ada dalam Islam. Kita ulama bukan golongan gereja, bukan golongan, memang golongan masjid, di masjid, tapi kita tidak memandu, kita tidak jadikan masjid itu sebagai organisasi macam mereka. Dan mereka juga menolak negara hukum. Apa maksud negara hukum? Negara hukum hak syariat ke? Kalaulah mereka menentang Islam itu, kerana negara kita nak menjadikan Islam itu berpaksikan kepada Islam, menentang bentuk cara tersebut, tentu sekali bukannya lawan, bukan lawan Islam, bukan lawan kita, bukan lawan ulama, tetapi sebenarnya mereka melawan hukum agama Islam dan melawan Islam itu sendiri. Nombor 6, kata nombor 6, terus kat 6, sokongan terhadap Allah dan etik. Saya terus merujuk pada buku ini supaya masing-masing ulama yang hadir pada hari ini dapat menjadikan tulisan ini sebagai celah untuk dibincangkan, dibaca, kita balik ke kawasan masing-masing. Sebab saya teliti, ayat-ayat liberal ni sama je, ayat-ayat sosialis dengan ayat-ayat sama je. Cuma kita nak jawab berhadapan dengan mereka, bagaimanakah jawapan yang saya saksikan. Mereka kata mereka sokong AKP dan Al-Mahbub. Padahal ini diutarakan oleh Marwan Bukhari dan Ahmad Quran. Marwan Bukhari dia menaikkan nama Al-Mahbub sebagai idola negara Islam ataupun contoh negara Islam, Fatih Al-Mahbub. Padahal Fatih Al-Mahbub sampai sekarang ini tak melaksanakan pun negara syariat Islam. Hukum atau hukum tak ada pun. Malah apabila ditanya bagaimana pandangannya mengenai syariat
Rashid Qanausi, pemimpin Allah ini dipaparkan dalam web Islam. Kita boleh jumpa kata-kata dia dan kata-kata Rashid Qanausi yang mereka pertahankan adalah manifestasi dalam pemikiran Malik bin Nabi yang membezakan pemikiran, membezakan antara Islam politik dan Islam siasat. Seboleh-bolehnya Islam siasat itu tidak merujuk pada agama, sebab nas-nas itu adalah prinsip-prinsip mabda' dan semata-mata bagi mereka. Dan dalam bidang politik ini adalah mutawairat, tak ada benda yang pasti, tak ada benda yang tetap. Dan yang kedua, menjadikan AKP, parti AKP G2P sebagai contoh negara Islam yang bawa masuk pemikiran-pemikiran mana yang membiarkan sekolah itu. Hari ini parti AKP dipertikaikan, dan saya nampak, saya tengok, melihat web-web yang ditulis dalam ayat tak sebut kata Turki. Sebab tahu Turki Islam ini bermasalah. Facebook, YouTube sudah sudah diharamkan di Turki. Tak bagi buka. Ada sebab ada kes dalam kes rasuah parti ini. Penolakan ini Islam itu. Islam itu. Saya boleh nampak ada AKP atau saya yang besar sebenarnya. Jadi saya sebut hari ini pada itu. Penolakan Islamisme. Islamisme merujuk pada golongan yang hendak menegakkan negara Islam dan menegakkan hukum hak Islam. Itu maksud Islamisme. Bagi Mawar Bukhari dan Ahmad Muhammad, golongan Islamisme, golongan yang ingin menegakkan hukum Islam ini perlu ditolak. Kerana baginya golongan Islamisme membodohkan rakyat dengan nama agama. Ini juga lah hujah-hujah kasih amat dan hujah-hujah sosialisme. Ini juga lah hujah-hujah Islamisme. Dan saya dengar jauh-jauh, saya minta dah orang di dalam pasukan saya itu bagi pada saya, minta laporan pembentangan pada hari itu. Saya dapat itulah kepada saya tengok benda-benda tersebut tak tulis. Saya minta pula, sebab saya nakkan bukti. Saya nak bukti balik. Saya dah dengar, saya dah masuk. Saya cukup kecewa saya. Saya minta video. Saya kata video dah tak ada. Saya cari saksi. Antara saksi pada hari itu yang saya jumpa Haris Zulkifli, iaitu editor Haral Takjilah. Dan dia kata, ya saya dengar. Semua yang Ustaz cakap tu, ya saya dengar. Saya ada saksi pada hari itu. Jadi dia kata, golongan Islam kita dah membodohkan rakyat dengan nama agama. Kita juga, golongan Islam kita juga menolak politik sekolah dengan dakwaan sekolah itu, dengan dakwaan politik itu ada isu akidah. Ini juga ayat-ayat Islam kita. Dia kata politik itu syariat, tak akidah. Saya kata politik itu isu akidah. Pasti isu akidah. Dalam bab pengharaman ini, dalam bab pengharaman arak. Kalau kita kata arak dan judi halal, pasti kita kuat. Sebab dah jelas kalau Al-Quran kata kedua-duanya adalah haram. Dan ketiga, bawa-bawa pada saudara Islam sebagai penyelesaian. Ini dia pertikaikan. Al-Isawal Hal. Islam itu sebagai penyelesaian. Dia tolaknya. Dan yang keempat, berbangkitkan isu-isu tidak jelas. Iaitu mempertikaikan isu hudud dan isu murtad dibincangkan dalam negara. Antara dakwaan, kita tengok surat 8 yang ditulis oleh Ahmad Muhammad. Dia menyebut selain itu pada era itu juga, program
Yang menjadi isu dan menjadi rujukan bahawa golongan Islam merujuk kepada Islam. Teori wilayah fakih adalah teori daripada Imam Khomeini. Wilayah fakih dianggap sebagai jawapan kepada umat Islam, meskipun jelas keinginan aliran akan melatari apabila teori itu digunakan. Urusan rakyat dicampur tangan secara wewenang atas pendirian autoriti agama, mempertikaikan autoriti agama. Dan mereka hanya menjadi pelaksana awal. Ini antara pemikiran-pemikiran IRF. Saya sudah membaca berkali-kali blog IRF atau MT yang mempertikaikan tentang buku Irsyad Majid diharamkan. Mempertikaikan buku Irsyad Majid diharamkan. Mempertikaikan autoriti jahil. Dan pada bulan, saya tanya bulan Ogos tahun 2012, ada program di Genting Highland, iaitu Seksualiti Merdeka, yang mendorong LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual, golongan lain-lain pada sini, menyokong LGBT. Dan saya ada bukti yang ditulis oleh penulis The Star, orang Cina tulis, mengatakan bahawa di Malaysia ini ada dua golongan liberal, bukan sahaja cis tetapi Institute Relations Front, IRF. Okay. Kedudukan agama dalam demokrasi ini ada pasti. Yang lain lagi boleh jadi, yang lain idea kita boleh takwil-takwil, tapi yang ini memang pasti. Iaitu pandangan mereka mengenai kedudukan agama Islam perlu diturunkan. Muka surat 9. Perlu diturunkan agama Islam dan menaikkan agama lain agar sama rata duduk di bawah faham sekolah. Ini mesti Pluralism sebabnya menyamaratakan antara Islam dan agama lain. Sekolah dia sebabnya dia kata sekolah duduk atas, agama lain duduk bawah. Pasti tidak ada Allah berfirman, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya. Dan jelas kalimat kufur ini adalah bawah, kalimat Allah, agama Allah dengan Allah itu atas. Ini jelas. Tak payah nak tanya-tanya lagi. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz keluarkan hukum? Kenapa tak sebut Jakin? Jakin nak keluarkan hukum kufur dia kasih amat. Aku suka daripada itu. Tak payah sebut Jakin. Bagaimana Imam Ghazali tulis dengan iktihad untuk falsafah, tak perlu Jakin, tak perlu apa yang fatwa dari itu. Kita nampak dah jelas dah bercakap, saya rasa. Yang kedua, kata Al-Quran, agama boleh hadir di ruang awam dan ruang politik, tetapi undang-undang negara mestilah menjaga prinsip kebebasan dan kesetaraan bersama. Negara jaga semua. Dan agama juga memberi suara dalam penyusunan polisi berdasarkan polisi moral dan legalitas. Selagi tidak bercanggah dengan pendirian negara terhadap keadilan dan kesetaraan. Agama boleh, tapi jangan bercanggah dengan negara. Yang kedua ni, negara dulu ni tak dulu. Lepas ini negara dapat polisi, dia pastikan tidak bercanggah dengan syariat Al-Quran. Ini tidak. Syariat Al-Quran dia pastikan tidak bercanggah dengan
punya sistem semula bukan dia. Dia adalah sistem yang tidak berpihak kepada mana-mana agama. Jadi pastilah kita semua ini akan membawa kepada keadilan. Itu pandangan dia. Dan itulah negara semula ini bukanlah yang agama, tetapi bersikap neutral terhadap semua identiti budaya dan agama yang ada. Neraca masalah. Masalah adalah hujah-hujah yang digunakan oleh Quran. Kalau dalam buku ini digunakan oleh Ahmad Farouk, Dr. Ahmad Farouk, antara ayat-ayat kedua Muhammad Nazir Jaafar dan Ahmad Farouk yang mengatakan bahawa semua ini adalah berpandukan kepada maqasid syariah dan bersandarkan pada pemikiran Muhammad Aqub dan Muhammad Hasan. Tapi saya melihat apabila mengkaji secara mendalam, pandangan mereka tak jauh dengan pandangan liberal mengenai maqasid. Nanti akan saya sebut ada banyak mereka. Dan antara idea mereka juga iaitu berseru terhadap ulama. Ini adalah idea yang dikemukakan oleh Marwan Bukhari, Muhammad Nazir Jaafar dan Dr. Ahmad Farouk. Iaitu Marwan Bukhari mengatakan bahawa tokoh ulama adalah sebagaimana contohnya rukun utama Fir'aun. Dia kata pada zaman Fir'aun yang diceritakan dalam Quran, iaitu Ramses II, dibantu oleh para ulama. Kita tak pernah jumpa ulama bantu Fir'aun. Yang ada ahli sihir membantu Fir'aun. Dia punya ayat-ayat dengan ahli sihir itu ada para ulama. Yang ini secara jelas adalah bentuk liberal dalam penafsiran Quran. Jelas kan? Konteks kepimpinan muka surat 12. Konteks kepimpinan bagi Muhammad Nazir Jaafar perlulah merujuk kepada konsep pluralism dan konsep dia katakan universalism. Jadi bagi mereka sebenarnya pluralism ini dapat menyelesaikan semua masalah. Saya pernah berhutang di Pak Temeluh, tak ingat saya. Ada hal ini bertanya, dia kata dia belajar di sekolah lepak makotik bahawa Islam tidak menyelesaikan masalah, pluralism menyelesaikan masalah. Sebab pluralism tidak memihak pada mana-mana. Penyelesaian masalah adalah pada pluralism. Saya jawab pluralism kalau tahu tak apa itu mana. Dan saya baca dan maknanya berdasarkan buku fatwa. Saya bawa buku fatwa. Kritikan dan perbicaraan. Kesalahan yang ada pada Islam liberal ini. Kan Islam liberal berapa buku ini lah. Tak ada pada Islam liberal. Tulisan saya ini berdasarkan kepada dua cara sebenarnya. Satu disiplin bercerita tentang mereka, dan kedua dibentuk kritikan. Kritikan saya buat betul dua bentuk. Satu, saya menyambungkan idea mereka dengan Islam liberal. Saya dah nyepit dalam Quran lah. Saya dah perbandingkan. Dan yang kedua, saya akan lawan berdepan ataupun dikatakan kritik. Kalau dia kata A, dia jawab B. Sebab apa A salah? Kesalahan pertama, menggunakan kaedah maqasid yang bukan dengan Islam besar. Konsep dinamakan konsep demokrasi, pluralism, nilai-nilai universalism, nilai-nilai sama agama, prinsip kebebasan dan kesetaraan. Hukum itu bukanlah konsep-konsep maqasid syariah. Oleh kerana itu, fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa kalau
dikeluarkan oleh Jakil. Bukunya dikeluarkan oleh Jakil. Dia kata aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang sendiri. Apabila merujuk hukum hakam fiqh, dia mengambil tujuan maqasid hukum, bukan untuk bukan untuk istimewa. Kalau kita nak kenal hukum hakam, kita istimewa hukum, dia tak tengok maqasid. Maqasid itu bukan maqasid Islam. Maqasid otak mereka meletakkan. Contohnya kesetaraan, kebebasan. Islam ini menegakkan kebebasan, keadilan. Itu juga idea yang digunakan oleh Mu'tazilah dalam usul bangsa, usul yang tiga, menyatakan bahawa keadilan itu sebagai perjuangan keadilan. Kesalahan kedua, dalam kita lagi masih lagi kita masuk ada maqasid. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menulis bahawa golongan juga ini meletakkan maqasid itu lebih tinggi daripada nafsu. Ada tiga teori mengenai maqasid syariah. Ada golongan yang menentang maqasid syariah, golongan yang keras, dikatakan literalis, golongan yang kata salafi keras. Itu menolak maqasid. Ini golongan salafi yang keras, bukan semua sekali nabi. Dan yang kedua, golongan yang meletakkan maqasid itu yang paling tinggi sekali berbanding dengan nas, iaitu golongan liberal. Disebut sederet golongan liberal, al-liberaliyah. Dan yang ketiga adalah sepatutnya yang kita ikut, iaitu kita letakkan nas sebagai atas, maqasid itu duduk bawah, nanti yang kedua. Kesalahan yang ketiga, jadi buku Al-Qaradawi pun saya sebutkan ini, boleh buku dia. Kesalahan yang ketiga, isu-isu yang diketengahkan oleh golongan Islam juga turut diketengahkan oleh geng-geng ayat. Itu yang pertama, mempertikaikan ulama Islam. Baik Islam boleh, ulama Islam salah. Dan itu saya bawa buku-buku yang disebut oleh Majlis Ibrahim Al-Khalil. Aspek yang kedua, mempertikaikan kewibawaan hukum hakam syariat, mempertikaikan Islam membawa penyelesaian sejagat. Pakej lengkap, dia kata Islam saya tak lengkap, banyak kekurangan lagi. Ini idea daripada Islam ini. Bagaimana Ali Muhammad sebut golongan ini menolakkan hukum hakam Islam, bisa dibuka tengok, dan dilakukan Islam liberal adalah berakar daripada ketenggangan meletakkan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat. Itu masalah utama saya. Bukan ada satu dalam Islam. Kita ajar maya munajat di masjid-masjid, dong video itu pakai mereka tentunya lah. Aspek yang ketiga, mempertikaikan kekuatan hujah nafs dalam politik. Jadi bukan sahaja sama dengan liberal, tapi sama dengan Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah mengatakan orang hakimnya berbeza, tetapi dari segi praktikalnya, bila Al-Quran bercanggah dengan akal mereka, mereka terus takwilkan Al-Quran. Bila takwil, seperti hadis dan takwil, dia kata ini bukan pada hadis, ini bukan Nabi yang cakap, orang lain. Mempertikaikan terus, perangai sama dengan perangai Mu'tazilah. Antara hujah mereka dalam bidang politik ini adalah falawat, benda kosong yang sepatutnya diisi dengan idea-idea akal. Ada yang disebut mutaghayyirah. Padahal kalau lah ikut display ilmu Islam, mabda, prinsip dan mutaghayyirah itu bukan sahaja ada dalam bidang-bidang
bidang muamalah, tapi semua bidang. Bukan sahaja dalam bab sembahyang, kahwin, semua bahagian lain. Tapi dia terus letakkan bahawa politik ini adalah tempat yang dikatakan kosong dan mutabayar. Sebenarnya saya dah cek tulisan-tulisan yang ditulis oleh people lain. Saya baca, saya dah hafal lama dalam buku tu, saya tak nampak masalah. Sebab benda ni ada disebut di hujung-hujung. Antara cadangan Triple IT yang berpusat di Amerika Syarikat, cadangannya maqasid syariah ini perlulah dibuka seluas-luasnya dalam bidang politik. Baik orang-orang politik jangan rujuk pada nafsu, rujuk pada maqasid syariah mesti, dan maqasid syariah itu pula digunakan dalam otak masing-masing, bukan berdasarkan kepada maqasid syariah yang sebenar. Kat situ saya bawakan tulisan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bacakan, saya pun dulu baca. Sebab apa Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut isu ini ada kedapatan. Sebenarnya isu-isu tentang pembahagian atau pencadangan supaya Islam itu tak ada dalam politik bukan zaman sekarang, tapi zaman Ibnu Qayyim, zaman kejatuhan Surat Abbasiyah, kejatuhan Abbasiyah, zaman tu sebenarnya golongan-golongan ahli fiqh dan berdebat dengan golongan-golongan pemikir-pemikir di Baghdad mengenai isu ini, membahagikan Islam itu berbahagi pada Islam syariat dan Islam politik. Saya sebutkan dalam pandangan Ibnu Qayyim yang dilawan bersama itu. Pembahagian sebagian mereka iaitu golongan agama terhadap cara-cara berhukum kepada syariat dan politik. Dan mudah, ada benda ini berlaku sejak tahun 1200 tidak pasti. Syariat dan politik seperti pembahagian mereka terhadap agama kepada syariat dan hakikat, serta seperti pembahagian selain mereka terhadap agama kepada akal dan nafas. Kesemua pembahagian ini adalah salah. Bahkan politik, hakikat, syariat dan akal, kesemua itu hanya terbagi kepada dua bahagian saja. Memang dua saja, iaitu sahih dan yang mau'ulah, yang fasad, yang buruk, yang tak diikut cara. Jadi isu ini pernah berlaku, bukan yang saya sekarang, tetapi pernah berlaku pada zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kesalahan yang keempat, adalah isu mengenai al-hakimiyah billah, merujuk tentang kewajiban, tugasan, tanggungjawab, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama-ulama usul fiqh, tak kira daripada ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah sekalipun, semua sekali bersepakat bahawa Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hukum agama, bukan atas. Dia menolak hukum agama bernegara, menolak negara Islam, negara yang ada hukum agama syariat, padahal Mu'tazilah pun tak buat itu. Ini ada pada ayat-ayat mereka. Dan dalam surat 16-17 saya masukkan Al-Quran sebagai sahih, sebagai dalil menolak pemikiran mereka. Pandangan ini tak perlulah saya sebut baca Al-Quran habis-habis ni, sebab kita tahu dah kewajipan atau tugas kita untuk menegak hukum agama syariat bukannya perkara sunat, tetapi perkara wajib, dan ditetapkan dan yang disebut oleh Allah SWT, diamalkan oleh para ulama dan pejuang-pejuang Islam. Benda ini tidak terhenti pada ini, tetapi telah dilalui oleh ulama-ulama dan para pejuang semuanya sekali. Jadi sebagai contoh, ayat Islam liberal ini sebagai contoh, sebenarnya bukan sahaja berlaku di Malaysia.
tempat-tempat untuk menyebarkan idea-idea Islam liberal yang daripada bahasa Arab terjemah kepada Melayu, yang daripada bahasa Indonesia terjemah kepada bahasa Arab, menyebarkan tulisan-tulisan liberal ke seluruh dunia. Dan benda ini sudah pasti berlaku di Malaysia dan sudah pasti berlaku dalam kepimpinan kita sekalipun. Jadi sekadar aku saya dah bercakap 50 minit dan saya bersedia untuk mendengar komen dan persoalan daripada ulama-ulama.